Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 45 yang akan tayang malam ini. Suasana di meja makan itu terasa begitu tegang ketika Sofia diselubungi rasa marah dan kecewa yang amat mendalam. Jiwanya bergelora, enggan terus berdiam diri kerana merasakan setiap langkahnya sentiasa dihalang oleh orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan dia telah bertekad untuk berdepan dengan Yasmin menggunakan tangannya sendiri demi menuntut keadilan atas kematian tragis Bimah, ibu kandungnya yang telah diragut secara kejam daripada dunia ini. Di hadapannya, Carl, selaku suami tercinta, cuba menenangkan emosi istrinya dengan penuh kesabaran. Carl menunjukkan kasih sayang dan kebimbangan yang mendalam, berusaha melindungi Sofia agar tidak tercedera. Namun bagi Sofia, perlindungan dan larangan itu sebaliknya terasa seperti satu kongkongan yang membuatkan dia membantah dengan tegas kerana dia tidak sanggup hanya berdiam diri selepas mengetahui kebenaran tentang pembunuh ibunya. Sementara itu, di sebuah bangunan kosong yang usang, ketegangan lain sedang memuncak antara Yasmin dan Haris. Yasmin berusaha bersungguh-sungguh menasihati Haris yang kelihatan semakin hilang kawalan terhadap dirinya sendiri akibat terlalu tenggelam dalam obsesi melampau untuk memiliki Sofia. Yasmin cuba menyedarkan lelaki itu bahawa Sofia kini merupakan istri sah kepada orang lain dan mustahil akan menjadi miliknya semula. Namun kata-kata itu hanya membangkitkan kemarahan Haris sehingga dia sanggup melakukan apa sahaja demi memenuhi obsesinya. Demi menyingkirkan Carl yang dianggap sebagai penghalang utama, Haris bertindak agresif untuk mendapatkan maklumat. Dia mengepung Kak Nora di sebuah taman, lalu mengacukan senjata tajam tepat ke wajah wanita itu sambil menuntut penjelasan tentang identiti sebenar Carl. Haris percaya bahawa sekiranya rahsia itu terbongkar lebih awal, nyawa Sofia tidak akan terperangkap dalam ancaman seperti yang sedang berlaku. Tindakan nekat Haris kemudian membawanya berdepan secara langsung dengan kumpulan bayangan Carl. Di sebuah lorong sempit yang suram, dia memintas Falcon bersama seorang lagi anak buah Carl. Tanpa sedikit pun rasa gentar, Haris terus menyerang dan menghimpit Falcon ke dinding bagi melepaskan kemarahannya, di samping menyampaikan amaran keras buat Carl sebelum keadaan bertukar menjadi pergelutan fizikal yang sengit di lorong gelap itu. Di tempat lain, dendam Yasmin akhirnya mencapai kemuncaknya. Di atas hamparan rumput hijau, Yasmin menyerang Sofia secara membabi buta dengan menggunakan sebatang pemegang penyapu. Yasmin menjatuhkan Sofia ke tanah lalu menindih tubuhnya sebelum menekan leher Sofia dengan batang besi itu tanpa belas kasihan, berniat menamatkan riwayat Sofia agar menyusuli ibunya. Sofia yang semakin kehabisan nafas berada di ambang maut. Namun, sebelum ajal menjemput, satu das tembakan tiba-tiba memecah kesunyian. Peluru itu menembusi tubuh Yasmin, menyebabkan dia rebah serta-merta dan maut di tempat kejadian. Beberapa ketika selepas tragedi yang mencemaskan itu berlalu, suasana beralih ke unit rawatan bergantung tinggi di sebuah hospital. Sofia berdiri dengan pandangan yang sayu di sisi katil Tiara, adiknya yang masih terbaring lemah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan bantuan alat pernafasan. Di sisi Sofia, Carl berdiri membisu sambil memeluk tubuh, setia menemani istrinya mengharungi saat-saat yang penuh kesedihan dan ujian itu. Di tengah keheningan bilik, pintu perlahan-lahan terbuka lalu menarik perhatian Sofia dan Carl. Seorang wanita berpakaian gaun merah marun melangkah masuk dengan penuh keraguan. Wanita itu ialah Harlina, insan dari masa silam yang baru sahaja menghirup udara kebebasan selepas dibebaskan dari penjara akibat kesalahan besar yang pernah dilakukannya terhadap Sofia suatu ketika dahulu. Berbeza daripada masa lalu, kehadiran Harlina kali ini bukan lagi membawa permusuhan. Sambil memegang sejambak bunga ros segar, dia datang dengan hati yang ikhlas untuk menunjukkan rasa kesal serta memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya.